However, confirmkan balik dengan membaca presentation dia, question paper. Tapi saya rasa kita insyaAllah 3 hours and 4 questions from the chapter 1 dan chapter 7. So 7 topik tu akan dimasukkan dalam 4 soalan. Okay, calculation for taking off. Okay, untuk taking off definitely mesti ada punya. Nak tanya mesti ada punya taking off. Cumanya yang beza dia either dia bagi awak one item maksudnya sebiji je pad putih kan, ataupun dia bagi layout. Layout maksudnya macam previous semester punya question lah, yang mana saya share tu. Yang tu adalah layout. Kalau sebiji maksudnya mungkin cuma kena kira foundation and stump. Foundation and stump, tapi dia punya element for calculation tu adalah tengok soalan lah. Mungkin kena kira excavation up to the reduced level. Lepas tu mungkin link concrete, mungkin reinforcement So yang tu bergantung pada soalan. Tapi that is the elements lah. Yang tu mesti wajib keluar punya. Dan kalau ikut pattern 4 semester ni pun yang keluar semua foundation. Okay. So piling tu mungkin awak boleh omit lah. Tapi at least bacalah sekali lalu kan, tiba jadi keluar piling pula kan, salah terkaya pula tapi kalau ikut pattern nampaknya macam piling tak pernah keluar pun. Okay, tapi penting stump grounding tu selalulah. Okay, kita tengok sikit untuk chapter by chapter, which subtopic that mungkin boleh ditekankan lah. Okay, untuk chapter 1 hari tu adalah on introduction. Okay, kalau ikut topik mungkin yang the first two tu dia takkan masuk lah. Introduction, project management, concept management, contract management tu tak masuk lah. Okay. However, kemungkinan besar untuk hari tu dah masuk practice involved, right? Siapa yang terlibat kan, tapi sikit je. Okay, dan kalau ikutkan this chapter kita boleh combine dengan chapter yang procurement method. Chapter procurement method kan hari tu ada tengok sampel, dia bagi situation. So what type of procurement method that suitable to be used kan. Okay, soalan tu dia boleh combine satu yang tadi tu procurement method. Okay, dalam procurement method tu ada dia punya karakteristik lah, karakteristik, advantages and disadvantages. Okay, selain daripada tu, topik tu boleh combine dengan topik yang ini. Mungkin siapa yang involve dalam setiap fasa stage ni yang dekat stage ni. Stage ni pun nampaknya macam selalu keluar. Yang soalan pasal stage ni, stage of stage of construction, pasal-pasal dalam construction, depending on dia punya procurement method. Yang ni yang semester lepas punya. Okay, yang ni yang traditional ataupun konvensional ataupun yang design, bid and build. Okay, yang seterusnya yang ini adalah yang design and build. Package deal ni design and build lah. Package deal, design and build tu term yang sama. Okay, so daripada dua slide ni, dua slide yang saya tunjuk ni tadi, dia boleh develop soalan yang berkaitan dengan what type of procurement method. Boleh cerita pasal proses setiap fasa tu. Kemudian boleh juga masuk juga soalan tentang who's involved in each phase. Siapa yang terlibat dan apa peranan mereka lah. Itu masih lagi dalam stakeholders. And then secara logiknya karakteristik lah. Kenapa
kenapa package, kenapa design build and build, kenapa design and build. The advantage, the characteristic and the disadvantages. Biasanya dia boleh merangkumi dalam satu soalan. So kalau bab 1 saya nampak yang tu lah possibility untuk keluar. Itu bab 1. And then kalau bab 2, cost estimating. Kalau ikutkan cost estimating, hari tu dah keluar yang floor area dengan building volume method kan. So biasanya tak akan keluar lagi yang floor area and building estimation, building volume method. However, daripada mungkin dia tak keluar soalan calculation, mungkin keluar soalan teori. Apakah what the method that can be used for estimating. Mungkin So basically awak tahu setiap method tu apa. Ini senang sangat lah. Kalau unit method by unit. Kadang-kadang dia suruh bagi example. Saya rasa saya pernah tengok kot soalan ni. By unit method. Unit method maksudnya by unit. Unit means kalau hospital by bed, number of bed kan. Kalau sekolah by number of student. Kalau kedai apa semua tu by meter square. That is unit method. Floor area, building volume awak dah tahu. Beza dia kalau floor area ambil yang internal, building volume ambil yang external brick. Dia punya height adalah from the top of foundation until to roof. Kalau roof tu flat, tambah dengan 0.6. Kalau dia pitch, tambah dengan separuh. Okay. Approximate quantity by approximate quantity, anggaran quantity lah kan. Approximate. Approximate maksudnya kita membuat anggaran lah. Yang mana yang kita buat taking off tu, itu adalah kira approximate. EQ yang kita masukkan by element. Lepas tu kalau elemental cost analysis pun dia by element. Yang ni mungkin boleh masuk yang part teori lah. Okay, and then yang bab ketiga, quantity measurement. Yang ni saya kata confirm masuk je lah. Okay. Yang ni confirm masuk. Cumanya kalau ikutkan masa dalam kelas, masa awak projek, awak calculate by step kan. Tapi kalau untuk final exam tu, awak baca dulu dia nak apa sebenarnya, quantity apa yang dia nak. So calculate according to the quantity yang required saja. Okay, and then kalau build up rate. Okay, hari tu build up rate dah masuk untuk excavation by using lorry, right? So kemungkinan besar konkrit masuk kali ni. Kalau ikut kalau tengok pattern pun konkrit pun pernah ada lah. Cumanya sama ada konkrit tu konkrit mix by hand ataupun konkrit mix by machine. Most probably mungkin mix by machine lah. Lepas tu kena tengok placing dia. Okay, kalau build up rate, untuk penjajahan build up rate, apa item yang kita kena ambil kira? One is kira instrument ataupun plant atau machinery. Kemudian workers ni kena tengok productivity dia lah. Kira dulu productivity. Kat sini hati-hati dengan unit conversion meter cube per hours. Kena darab dengan hours per meter cube untuk dapatkan RM per meter cube darab dengan RM per meter cube darab dengan hours. Hours per meter cube ke ataupun meter cube per hours ke kan. Meter cube per hours. Kalau productivity unit by jam. Meter cube bagi jam. So kat situ hati-hati dengan conversion unit.
Darab dan bahagi mesti betul. Okay, kadang-kadang awak tulis benda betul, tapi darab dengan bahagi tu salah. Jadi nilai dia salah lah. So yang ni saya jangkakan concrete guna machine. Okay, and then chapter 4, law. Law mesti ada satu subtopiknya, satu soalannya. Okay, untuk law, yang ni teori saya tak boleh nak buat apa lah macam mana awak nak mengingat tu untuk awak lah. Anak saya pernah tau, dia nak buat apa tau, dia nak try ambil roti, dia makan roti. Anak nombor 2 biasalah. Adalah anak nombor 2, pusat 3 pula tu. Dia memang memeningkan kepala lah. Tapi dia pernah, dia cakap, bolehlah nak try, dia kata. Tak makanlah, buatlah. Kau pandai kau buat. Okay, yang construction law ni, okay, yang ni memang awak kena ingat lah. Nak tak nak memang awak kena ingat, awak kena tahu lah Okay, kalau law ni saya rasa yang first subtopik tu tak masuk lah kot. Sebab dia more on definition kan. Okay, law ni ni definition lah. Ni yang definition ni saya rasa tak ada lah. Okay, contract law. Contract law, at least awak kena tahulah contract tu apa. Contract tu maksudnya satu agreement yang menyatakan right and obligation of contractual parties. Okay, itu adalah kontrak. Dalam kontrak dia mesti ada pihak yang berkontrak, mesti ada kedua-dua pihak tu mesti ada right and obligation masing-masing. Itu kontrak Okay, untuk membentuk kontrak yang ni pun saya rasa tak ada. Sebab yang ni lebih kepada jenis-jenis kontrak. Yang ni possible possible. Okay, jadi untuk membentuk kontrak, okay, mesti ada this element. Mesti ada offer. Offer itu daripada kontraktor. Okay, mesti ada acceptance. Acceptance by client. Okay, dan mesti ada syarat-syarat dia, ada consideration, mesti ada intention untuk create the legal relationship tu, and then dia mesti ada capacity to contract dan juga mesti free of consent. Tapi yang paling utama kat sini adalah mesti ada offer and acceptance. Okey, katakanlah kan ada condition di mana dia kata okey, katakanlah klien telah okey, pada peringkat awal kontraktor membuat offer 200,000 untuk klien untuk menyiapkan satu kerja tu lah. Tapi walau bagaimanapun klien dia minta kurang, dia minta 180,000. Okay, contoh 180,000, and then minta 180,000. Lepas tu apakah tanggungjawab ataupun yang tu berkaitan dengan ni dismiss of contract. Dia ada satu, saya pernah nampak kat mana, saya tak ingat. Tapi soalan dia lebih kurang macam tu lah. Apa yang condition tu boleh diteruskan ke ataupun tidak. Kalau ikutkan dia tak boleh lah. Sebab pada peringkat awal kontraktor dah offer harga 200,000 dan klien sepatutnya bersetuju dengan harga yang telah dinyatakan kan. Sebab itu offer yang dibuat oleh kontraktor. Tapi kalau klien minta kurang dan kontraktor bersetuju, okay, yang macam tadi, kalau kontraktor tak bersetuju, dia boleh tarik diri daripada kontrak. Okay? Okay, kalau katakan kontraktor bersetuju, okay,
Okay, dengan klien minta harga 180,000 dan kontraktor bersetuju. Tanpa mengubah apa-apa skop kerja, maksudnya kontrak itu boleh diteruskan. Sebab ada offer dan ada acceptance di kedua-dua belah pihak dan ada consideration yang dibuat langsung. Itu masuk dekat consideration. Dia masuk consideration, ada elemen consideration kat situ. Means kedua-dua pihak bersetuju untuk maintain dengan skop kerja tapi dengan harga yang kurang. Itu antara benda lah. Mungkin soalan dia apakah elemen of contract yang terlibat kat situ. So kalau kat situ elemen of contract dia apa? 3 lah. Offer, acceptance and consideration. So yang kalau kontrak ni sangat banyak soalan boleh ditanyalah. Sama ada elemen of contract ataupun dia bagi situation yang tekan elemen kontrak yang terlibat, ataupun dia bagi situation di mana sama ada kontrak tu boleh diteruskan ataupun tidak lah. Tapi biasanya kalau kontrak ni untuk berkaitan dengan elemen of contract, mungkin banyak soalan berkaitan dengan situation. So yang ni memang kena tengok situation lah. Kena tengok situation dia, lepas tu kena tengok apa elemen yang terlibat. So kena tahulah setiap satu elemen of contract tu apa. Itu untuk elemen of contract. Lepas tu yang ni, contract termination pun sama. So basically contract termination boleh ada 4. Satu, by performance. Kalau by performance, maksudnya kedua-dua pihak yang berkontrak have fulfilled their right and obligation in the contract. So the contract is terminated by, ataupun kita panggil discharge. Both contractual party is discharged from the contract based on performance. Sebab kedua-dua pihak telah fulfill their right and obligation. And then yang kedua adalah consent ataupun agreement by consent or agreement by each parties. Means that satu pihak nak menarik diri, kalau kedua-dua pihak yang berkontrak bersetuju, tak ada masalah. So they can terminate by clause of consent ataupun agreement between parties. And then yang ketiga adalah sekiranya berlaku breach of contract. Kalau breach of contract ni banyak sebab lah. Pihak yang berkontrak, secara umum pihak yang berkontrak tidak mampu untuk melaksanakan dia right and responsibilities. Right and responsibility tu termasuklah apa? Kalau klien dia tak bayar kan, kalau kontraktor dia tak fulfill kerja ikut kontrak, lepas tu kalau klien pun kalau berlaku kecaman pun boleh. So banyak term ataupun banyak clause yang boleh menyebabkan breach of contract. Ataupun yang paling popular lah, yang paling popular adalah a failure to complete the scope of work. And then dia not able to complete within the time given, and then ada lagi satu kan, tak fulfill kerja, tak ni, lepas tu melanggar syarat kontrak. Itu antara perkara yang popular dalam breach of contract. And then the last one is impossibility of performance. Impossibility of performance means that salah satu pihak yang berkontrak dia dah tak ada keupayaan. Not possible to them to proceed with the contract. Mungkin dia sakit ke, bankrupt, bankrupt. Itu dikatakan sebagai impossible of performance. Mati maupun impossible of performance. So yang tu termination ataupun discharge daripada kontrak. Kadang-kadang impossibility of performance ni dipanggil frustration. Frustration.
Okay, then yang ni pun popular juga, soalan-soalan macam ni. Apakah kaedah ataupun cara remedies for breach of contract to the innocent party? Yang ni pun popular, soalan macam ni. Mungkin boleh bagi, mungkin boleh jadi soalan dia situation ataupun terus direct lah, secara teori apakah remedies for breach of contract. So kan tahulah kalau damages maksudnya remedies yang claim daripada innocent party disebabkan oleh losses ataupun injury daripada breach of contract tu. Kalau ikutkan damage ni ada banyak general lah, special, nominal. Okay, and then specific performance adalah court order, and then ataupun injunction lah. Itu remedies for contract, for breach of contract. Itu dalam chapter 5. Okey, chapter 6, yang ni tadi yang saya kata dia boleh combine dengan bab 1 Sorry, tendering process dulu. Tendering process adalah jenis-jenis tender. Itu pun tak pernah keluar soalan tu. Saya nampak 3 semester tu tak ada keluar. Mungkin boleh keluar. Itu mungkin. Tendering process sama ada open ke, selective ke, negotiate ke kan. Itu awak tahu lah. Okay, and then content dalam tender and contract document. Okay. Konten dalam tender dan dokumen. Okay, and then ni klausul dalam construction kita guna standard form of contract kan. Okay, dalam standard form of contract tu dia menyatakan the right and obligation of contractual parties, and also macam mana insurance, bond, lepas tu progress payment, BO dan juga EOT lah. Kalau ikutkan banyak klausul dia, tapi yang kita tengok yang ni saja So yang ni pun awak kena tahu jugalah apa insurans yang ada untuk construction project. Okay, tadi tender proses. Lepas tu jenis-jenis tender tadi ada 3, open, selective atau negotiate. Okay, kemudian kandungan yang ni at least awak tahu contents lah, contents dan juga the difference between contract based on BQ dan juga contract based on government specification. Okay, and then yang ni pun pernah keluar. Apakah tanggungjawab kontraktor semasa ni? Tak salah saya soalan dia apa? Tanggungjawab kontraktor masa post contract ke apa? Macam tu lah, saya tak ingat. Tapi pernah keluar lah soalan ni, obligation of artist ni. Maksudnya tanggungjawab kedua-dua pihak lah, kontraktor dengan klien. Okay, and then yang ni pun sama So tadi dalam bab ni jenis tender, apa tu process of tender. Kemudian content of document tender. Kemudian obligation to the obligation of contractual parties. Okay, and then kena tahulah performance bond apa. Performance bond tu adalah kita panggil dia macam guarantee Dia adalah guarantee kepada klien. Okay, for the benefit of employer sebagai guarantee untuk contractor's ability to perform their obligation in the contract. Okay, biasanya 5% from the contract sum 12 months after the deal. Dan dia expired
12 bulan selepas DLP lah. Okay, and then jenis-jenis insurans. Okay, insurans ada dua kategori, liability ataupun loss based. So, kalau liability ni macam workman compensation, third party liability. Okay, kalau liability lebih kepada apa tu? Bawa benda yang berada di bawah tanggungjawab kontraktor. Okay, macam pekerja dia punya site dan sebagainya. Kalau loss ni, dia lebih kepada loss and damage directly incurred by the insured ni. Okay, yang ni contractor all risk, lepas tu erection all risk policy. Yang ni kepada liability. Okay, termasuk juga yang ni liability ni termasuk juga kepada orang di sekitar liability. Kalau loss ni memang kepada kerja lah, kepada kerja di tapak. Okay, kepada kerja di tapak yang mungkin banjir ke, terbakar ke, itu loss case Okay. Lepas tu yang lain ni perkeso. Lepas tu insurance of work lah, antara yang ada dalam PWD. Okay, and then kalau payment. Okay, kemudian payment tak adalah susah sangat Kalau payment, kalau untuk JKR 203 dia ada 3 jenis, advance, lepas tu interim dan juga final payment. Tapi kalau advance payment cuma kepada Bumiputera contractors only Okay, kemudian interim based on periodic lah, ikut periodic, and biasanya dalam interim payment ni dia boleh masukkan the material on site kerja dan juga material on site. Okay, and then last kali final payment. Final payment maksudnya selepas kerja siap lah. Okay, yang ni pun sama. Kena tahu perbezaan. Apakah provisional sum dan apakah juga prime cost sum. Okay, provisional sum adalah include dalam kontrak tapi tak benda yang kita tak dapat kita tak dapat anggarkan dengan tepat nilai dia. Kerja dia tu provisional. Kita masukkan dalam kontrak ataupun kita masukkan dalam kontrak lah. Dalam kontrak sum amount, tapi the claim amount tu adalah berdasarkan kerja sebenar di site. That is provisional sum. Kita masukkan sum amount, anggaran saja dulu. Tapi the actual will be defined di site apabila kerja tu dah siap. Biasanya untuk kerja-kerja, kalau provisional ni dia ada kerja-kerja khas dia. Macam ni lah, relocating, filing pun masuk provisional sanitary plumbing dan sebagainya. Yang maksudnya kita buat anggaran saja dulu. Kalau kerja tu tak diperlukan dekat site tu, maksudnya kontraktor tak boleh claim. That is provisional sum. Okay, kalau prime cost sum means that dia adalah kerja biasanya NSC, tapi bukan untuk general contractor, bukan untuk main contractor, untuk NSC works. Okay, NSC works ataupun nominated supplier lah. Okay, itu prime cost sum. So, kena tahu beza. Okay, and then VO. Kenapa ada VO? Kalau VO sama ada additional of work ataupun decrease of work. Itu saja. Dan dia adalah bergantung kepada request of client ataupun client instruction ataupun SO instruction. Itu perubahan kerja. Variation order. Yang ni pun selalu juga keluar. Kenapa kontraktor boleh memperoleh certificate of delay ataupun EOT ni? Ini
pun selalu keluar juga soalan dia. Kenapa the reason why kita boleh bagi certificate of delay ataupun EOT kepada contractor. Okay, sebab inilah operation delay, site possession, deference, biasanya berkaitan dengan arahan and then suspension of work. Okay, and then contractor boleh claim for EOT. Kiranya sebelum kontraktor memperolehi apa ni kita panggil certificate of delay ni ataupun EOT, kontraktor kena claim dulu. Okay. Untuk dia claim tu adalah berdasarkan klaus-klaus yang telah diberikan. Ini dia tak ada cerita Hari tu saya cerita dalam kelas je kan. Antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan kontraktor layak untuk EOT adalah force major. Force major tu macam COVID, gempa bumi, itu force major. Cuaca luar biasa. Cuaca luar biasa. Kalau macam sekarang ni musim hujan je, hujung tahun memang hujan. Jadi kita memang tahu tu bukan consider cuaca luar biasa Ada kalau tiba-tiba macam bulan 3 sepatutnya panas kan. Tapi tiba-tiba hujan sepanjang masa. Itu kategori cuaca luar biasa. Okay, and then kalau ada expansion of work, suspension of work, lepas tu late issues of drawing ataupun instruction, late site possession date, changes, itu termasuk dalam clause yang boleh melayakkan contractor to apply for EOT. Ini tak adalah. Okay, dan kena tahu satu lah, DLP period tu bila. DLP adalah a time that dinyatakan dalam kontrak untuk contractor to make sure that contractor repair any defects from the construction. Dan biasanya tempoh dia adalah 6 bulan hingga 2 tahun. Okay, and then yang ni pun kena tahu juga ni, LED ni. Yang dalam kontrak ni memang banyak kena ingat, kena tahu. LED LED tu apa? Okay, sebab apa? Because contractor's failure to complete the work. Contractor failure to sacrifice the performance guarantee. Okay, jumlah dia telah ditetapkan dalam kontrak pada peringkat awal. Okay, lagi satu, cuba ambil tahu juga tentang performance bond. Tadi dia cakap tak tahu kat sini performance bond. Performance bond. Oh, kat insurance. Performance bond tadi. Lepas tu last kali classification. Oh, bab ni yang boleh combine dengan bab 1. Okay, di mana classification jenis-jenis kontrak ataupun procurement method contractual method, contractual approach, procurement method. Tentu benda yang sama lah. Okay. So design bid and bid, design bid dan juga BOT. Yang BOT ni saya jarang-jarang nampak lah. Macam tak pernah nampak lagi. Tapi yang biasa keluar design bid and bid dan juga design and bid, which this question can be combined with chapter 1. Dia punya fasa, dia punya responsibility. Okay, kalau by payment dengan organisation ni pun pernah keluar, saya pernah nampak sekali yang by apa tu, by construction management tu, dia pernah keluar sekali yang ni termasuk dalam tu lah jenis-jenis kontrak tadi.
pun bacalah sekali lalu at least awak tahulah apa benda tu cost reimbursement, jenis-jenis dia. Yang ni pernah keluar sekali, saya pernah nampak sekali. Tapi sebab yang ni dia dah tak berapa glamour, dah jarang implement kat Malaysia. That's why kita banyak fokus dekat design bit and bit dengan design bit saja. Dah siap 3 jam. Tapi kalau ikutkan cukup masa tu 3 jam tu. Cukup, sangat cukup. Okey, dia macam ni. Soalan yang melibatkan calculation tu, yang taking off kan. Kalau yang taking off, dia biasanya satu soalan kan. Satu soalan mengampuni satu topik je kan, taking off kan. Okay, yang itu awak spend lah masa dalam paling lama pun 1.5 jam sahaja. Paling lama 1.5 jam saja. Janganlah lebih-lebih. Kalau dah lebih 1.5 jam tu, pergilah stop, pergilah buat soalan lain dulu. Dan janganlah tinggalkan kosong. Sayang kalau awak tinggalkan kosong dulu. Tak pun dia tulis nanti, puan saya dah tak tahu nak jawab apa dah dia. Itu pun selalu kat tu saya dapat antara ni, puan maafkanlah saya tak ni, saya tak mampu lagi dah. Okay, so yang calculation taking off tu maksimum 1.5 jam sahaja. Saya rasa 1.5 jam tu pun dah cukup lama dah untuk awak buat. And then yang teori part tu, kalau memang semua soalan tu teori, cuba siapkan dalam masa 1/2 jam saja. 1/2 jam je yang teori. Satu soalan yang ada sub-sub soalan tu lah. Contohnya soalan 1 tu memang semua teori. So soalan 1 tu buat 1/2 jam je. Jangan lebih daripada 1/2 jam lah. Supaya apa? Supaya awak ada masa lebih untuk buat calculation. Sebab kadang-kadang calculation ni, kadang-kadang kita punya problem adalah kita careless. Bukannya sebab kita tak nak buat, tapi kita careless. Betul. Izzah Fatihah. Syazwani. Kamila. Okey, Kamila. Khadijah. Apa yang dia ada kesalahan yang ni tu biasanya saya ada contoh tu lah. Lepas tu tolong sembang dengan dalam sistem. Tolong sembang dengan dalam sistem. Dalam sistem tu saya add satu untuk semua orang. Tapi kalau tersalah tolong inform saya balik. Sebab masa tu anak saya tolong sebut saya. Okay, basically dia bukan sebab tak boleh jawab, tapi sebab
Sampai jawab. Ya kan? Tak nampak. Apa yang kita nak sudah? Sebab tu, kan? Kalau dia lebih kurang sama je dengan jawapan khidmat, saya tak check pun dia detail of dimension tu. Tapi yang saya check adalah betul tak tambah tolak. Yang tolak, kalau floor area kena tolak, kalau kalau building volume kena tambah. Yang tu saya tengok. Kalau yang tu awak salah, memang awak akan kurang lagi. Tapi yang tu saya memang macam pejam mata je. Kalau ada tu, betul je lah. Bagi je lah masak. Kenapa tak boleh masuk masjid? Sampai tu. Khemah je lain. Ni lepas tu, kat sini tak masuk. Kan dia dah cakap kat depan tu. Open ya. Part of the enclosure. Dekat kedai tu. Masa tu dia memang ada pot CD cakap rompak. Kawan saya siap ni. Okey. Minggu ni kita layan. Layan lah. Janganlah apa? Janganlah selalu sebab kalau kita bumbuk, kalau kita renung-renungkan balik kan, masa kita yang kita habis tengok game lah, main game lah, tengok TV semua tu, siap satu projek rupanya kan. Saya pun sama juga sebab sekarang saya cuma tengok TV, masa melipat lain saja. Lebih daripada tu saya cuba kurangkan lah sebab sedang membaca masa lah. So masih ada masa lagi untuk mengimprovekan awak punya grade. Saya tak ada masalah, tak kisahlah for any course, any subject pun kan. Ya, kita try our best to get the maximum marks lah. Okay. Sebab kalau saya percaya macam parents awak mungkin dia takkan bagi grade dah, betul tak? Unless dia memang graduate yang memang mesti, memang dia tanya lah, ni kalau exam ni dapat poin berapa kan? Macam mak saya dia belajar sampai sekolah rendah jadi dia tak tahu pun, dia mesti ke apa ke dia tak tahu pun. Tapi kita ni sebagai anak sebab kita dah terima macam-macam daripada parents kan. So kita try to make them proud lah. Walaupun masa kita graduate besok, tak ada pun dia appear kan, pointer dapat berapa kan. Kau dapat 2.1 pun kau naik tak pentas tu sama je dengan orang lain tu lah. Tapi jangan disebabkan kita nak dapat 2.1 tu. 2.1 tu naik pentas juga kan. GPA 2.1 naik pentas. 1.9 tak naik kan. 2 tu kira gagal lah tu. Tetap naik pentas. Tapi jangan disebabkan itu kita ambil dia lah. Sebab besok awak kerja, pointer tu dia menunjukkan effort. Kalau majikan kalau orang kat luar sana, satu memang dia orang dah menyampak lah dengan generasi COVID ni. Memang dia orang tak suka sebab nampak perbezaan. Memang kita pun nampak. Yang belajar zaman COVID tu dia punya prestasi sangat menurun lah. Kita memang nampak benda tu. Mungkin tak tahu lah kesan online learning lah kot and then saya punya konsep adalah as long as you can learn, awak cubalah belajar kan. Belajar je apa? And then try. Kadang-kadang kita belajar bukan sebab grade because of the for the knowledge lah. Macam kalau sekarang saya ni saya belajar memang untuk dapatkan knowledge. Sebab tu tak kisahlah kalau online tu memang saya full online, memang saya fokus.
Sebab itulah perbezaan lah perbezaan mungkin umur Tapi cubalah, try your best sementara masih ada masa untuk merubah awak punya grade. So try to improve. Boleh insyaAllah boleh. Kalau awak fokus boleh. Dia beza orang yang dapat grade baik dengan yang tak dapat grade baik ni adalah dia rajin dan tak rajin. Maths kan? Anak saya fail tau maths. Kita orang berdua ni both are engineers tau. Both are engineers. So memang kita ni more to otak kiri kan. Tapi anak saya fail matematik. Orang siapa saya rasa? Dia macam, oh my god. So macam bapak dia lagi straight cakap dia kecewa betul kakak. Dia memang straight. Bapak dia punya ayah dia memang straight. So saya cakap dengan dia, buat latihan hari-hari. Sebab maths ni sebab latihan. Maths ni sebab latihan. Teori is about reading. Awak kena baca kan. So how well awak nak ingat tu depends on awak lah. Awak ni jenis apa? Jenis visual ke? Jenis yang auditory ke? Jenis kinetic? Sebab tu kalau boleh, kalau sempat, buat test lah. Buat test. Kita ni nak identify what type of learners we are. Bila kita identify, kita dapat kenal pasti macam mana kita nak belajar dengan lebih baik. Kalau dalam kelas saya tak boleh nak cater satu jenis je, saya memang kena cater semua jenis. Tapi most of us adalah visual. Kita ni kebanyakannya adalah visual. Visual tu maksudnya kita suka benda yang gambar, warna, diagram sebab tu yang saya tu saya suruh buat poster. Tak nak awak buat karangan-karangan banyak-banyak tu kan. Nanti awak juga nak baca benda tu. Okay? So sebab tu saya suruh buat poster. Sebab apa? Otak kita ni attractive to the colours. Itu kalau visual learners. Kalau auditory learners, dia memang suka dengar. Dia membantu dengan mendengar. Mendengar tu maksudnya dia ingat apa yang saya cakap, dia ingat. Itu auditory learners. And kalau kinetic learners, itu memang orang yang jarang-jarang lah. Kinetic learners ni dia kategori yang jarang-jarang ada dalam kelas. Mostly ada visual dengan auditory. Kinetic ni dia kena bergabung dengan dia punya pergerakan. Tu anak saya nombor 2 tu. Sampai dia dapat komplain daripada cikgu kan. Nanti dia memang, yalah. Itulah tu saya kata dah nombor 2 pun dia macam tu pula kan. Dia memang macam tu. Dia memang kena bergerak dalam kelas baru dia tahu. Masalahnya dia bergerak dalam kelas tu dia tahu kawan dia terganggu. Jadi kawan dia fail, dia lulus. So itu kinetic learner. Memang ada dalam kelas, memang ada orang macam tu. Dia memang kena bergerak macam tu lah, kena kacau orang, kena kan. Saya memang dapat komplain daripada cikgu orang tadi. Dia jenis macam tu. Saya memang nampak lah. Kalau dia buat matematik kan, katalah dia belajar. Kejap-kejap dia campak tu. Kejap dia pusing. Lepas tu baring tu boleh kan. That is. So, awak identify what type of learners you are, and then you try to study according to your preference. Kita tak boleh nak cater satu jenis je. Saya memang cater kena semua. Sebab tu kadang-kadang saya buat visual, kadang-kadang saya suruh awak bercakap, kadang-kadang saya suruh awak bergerak kan. So, saya memang kena cater. And then, try to improve lah. Betul lah. Yang tu memang terbukti lah. Saya telah membuktikan kepada diri saya. Masa saya rajin, saya pergi library masa tu, study untuk 2 semester tu saya dapat certifikat. Lepas tu tak dapat dah, tak pergi library. Tapi memang kena rajin lah. Sebab tu saya kata, kalau pointed grade tu, kita janganlah sampai, kalau boleh biarlah semua orang boleh grade atas 3 at least sebab dia membezakan. Macam saya diploma, saya bawah 3 lah. So, degree saya memang aim untuk atas 3. Okay? Dan dia akan membezakan kita lah. Kadang-kadang majikan kat luar sana, kadang-kadang dia tengok okey. Kadang-kadang budak yang bawah 3 ni, dia mungkin more tu technical, dia kena expose kat luar. Kalau yang pointer bawah 3, pergilah dekat contractor.
Itu lebih sesuai lah sebab dia memang expose kat site. Kalau yang atas 3 ni, kesesuaiannya kepada yang design. Sebab dia mungkin lebih cepat angkat. Itu saya punya personal perception lah. Personal perception saya. Sebab kita boleh nampak. Yang bawah 2 cuba lagi. Tapi jangan sampai bawah 2 lah. Itu teruk sangat dah tu. Tak tahu awak buat apa kat universiti. Janganlah sampai bawah 2. Cubalah try to improve ourselves lah. Dia kadang-kadang bukan untuk orang lain, tapi buat for and buat untuk yourself. Jangan buat untuk orang lain lah. Jangan buat untuk orang lain. Okay? Sebab nanti kalau awak dah kental dengan selempang ke kan, dapat anjrah ke, awak juga ya berbangga dan family awak pun turut berbangga bersama lah. Itu reward lah, Tapi tak dapat tak apa, jangan sampai kecewa lah Sebab zaman sekarang ni dia punya kadar stres tu sangat tinggi Budak kecil pun dah tahu stres Anak saya datang sekolah datang sekolah lambat Kakak tak suka lah macam ni, menjatuhkan maruah betul. Saya macam datang sekolah lambat je pun, maruah apa ni malu tu mungkin lah kan. Kata sekolah lambat dia kata menjatuhkan maruah. Abang stres ni, tahu tak stres. Kan pergi duit ke, dah bayar yuran ke apa ke kan. Budak zaman sekarang masuklah awak pun sama dah tu. Tak boleh nak handle lah. Saya pelik pada saya. Nak melayan anak-anak tu. Lepas tu saya dengan dia, saya senang je. Okey, nak minta macam-macam kan. Okey, saya nak straight A, dia kata. Dia minta yang kita orang ni macam-macam. Macam saya tu jenis layan je lah. Saya taklah, saya straight sikit. Dia kata tak ada. Dah minta macam-macam tapi tak dapat A. Tak ada. Lepas ni bukti. Kita orang memang tarik semua dia punya. Sebelum ni, saya bagi dia orang phone. Satu so sekarang memang dah tarik. TV pun cuti je. TV pun masa cuti saja digunakan. Musim exam tak digunakan langsung. Memang terpaksa strict sebab dia dah leka. Dia senang leka dan kita tak nak dia bazir masa lah. Macam awak lah. Awak sekarang lagi lah dah hidup sendiri kan. Suka lah nak buat apa. Tapi ni lah berhati-hati lah di usia-usia dah macam awak ni, jaga pergaulan, jaga ni jangan sampai terlibat dengan benda-benda yang baiklah. Macam-macam lah benda tak baik tu. Ada kes adab lah, kes buat lelaki tu lagi satu hal tu pun sama lah. Right, ada soalan ke tak ada? Tak ada. Okay, tak apa, projek tu awak dah siap nanti awak hantar je. Boleh je. Saya tak ada masalah pun, saya perlu nak check ni. Minggu depan kot. Minggu depan kita orang ada